Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab yang baru iaitu bab 7, graf gerakan. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 7.1.1 melukis graf jarak lawan masa iaitu buku teks muka surat 184. Okey, mari kita lihat graf jarak lawan masa. Okey, paksi menegak atau mencancang adalah mewakili jarak, manakala paksi mengufur atau mendatar mewakili tempoh masa. Lihat pada kedua-dua paksi ni. Okey, paksi menegak adalah jarak, paksi mendatar adalah masa. Kecurunan graf adalah mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa yang dikenali sebagai laju. Okey, ingat di situ kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey, melalui formula di bawah, laju adalah bersamaan dengan jarak bahagi masa yang diwakili oleh kecurunan graf jarak masa. Seperti yang awak semua telah belajar sebelum ini, kecurunan adalah bersamaan dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 yang itu mewakili kecurunan suatu garis lurus. Okey, garis lurus boleh berbentuk macam ni. Macam ni. Mendatar. Okey, kalau mendatar kecurunannya adalah sifar. Dan ada juga gabungan pelbagai bentuk iaitu kecurunan dan mendatar. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 1. Masih lagi buku teks muka surat 184, contoh 1. Okey, untuk contoh 1 ini, anda akan belajar bagaimana melukis graf jarak lawan masa berdasarkan jadual. Okey, lihat soalan 1 di bawah. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jaguh lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey, perhatikan jadual tersebut. Masa 0, 30, 60, 90 dan 120 minit unitnya. Jarak dalam kilometer 0, 10, 20, 30 dan 40. Okey, jom kita lukis graf jarak lawan masa berdasarkan jadual di atas. Sangat mudah untuk melukis graf ini. Cuma kita perlu ikut step by step di bawah. Yang pertama, kita mesti melukis paksi. Seperti yang kita bincangkan tadi, paksi mencancang adalah mewakili jarak, manakala paksi mengufur adalah mewakili masa. Pastikan unit adalah betul. Jarak adalah dalam kilometer, masa adalah dalam minit. Seterusnya, kita pilih skala yang sesuai. Okay, untuk paksi X, saya pilih skala 0, 30, 60, 90 dan 120. Mesti seragam Dan paksi menegak 10, 20, 30 dan 40. Selesai membuat paksi dan skala, kita teruskan. Langkah yang ketiga adalah plot titik. 0, 0, 30, 10, 60, 20, 90, 30 dan 120, 40. Okey, barulah kita sambungkan ke semua titik-titik tadi menggunakan pembaris. Okey, pastikan pensel anda tajam untuk mendapatkan satu garis lurus yang cantik. Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Buku teks muka surat 185, contoh 2. Tapi yang ini adalah berlainan sedikit dengan contoh yang pertama kerana kita dikehendaki melukis graf jarak lawan masa berdasarkan persamaan. Kalau sebelum ini kita melukis berdasarkan jadual, sekarang kita nak lukis berdasarkan
persamaan. Okey, kita baca soalan. Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawan ibunya. Dari Kuala Lumpur ke Kuantan melawan ibunya. Jarak iaitu S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. Jadi, kita dikehendaki melukis satu graf jarak lawan masa. Jadi, mari kita tengok step by step. Yang pertama sekali, kita bina jadual. Okey, kita harus membina jadual kerana kita tidak ada jadual, tidak diberikan jadual. Tetapi kita telah diberikan persamaan. Okey, kita pilih di sini masa T jam. Kita isikan 0, 1, 2 dan 3. Jangan lebih 3 jam sebab masa yang diberi adalah 3 jam. Seterusnya, kita masukkan nilai jarak. Okey, berdasarkan persamaan S sama dengan 80T. Jika T bersamaan dengan 0, maka S adalah 0. T bersamaan dengan 1, S akan dapat 80 sebab 80 darab 1. Jika T digantikan dengan 2, S adalah bersamaan dengan 160. Dan seterusnya, T digantikan dengan 3, maka kita akan dapat S adalah bersamaan dengan 240. Jadi, kita telah pun ada jadual di situ. Baiklah, setelah kita melengkapkan kesemua titik dalam jadual tersebut, jadi kita telah pun siap membina jadual jarak lawan masa kita. Seterusnya, kita ikut seperti step yang contoh di 1 tadi. Kita teruskan langkah yang kedua iaitu melukis paksi. Okey, paksi mengufuk adalah masa dan paksi mencancang adalah jarak. Okey, tengok unitnya adalah betul. Okey, unit ini pastikan ini dalam jam. So, kita letakkan di sini unitnya jam. Yang ini unitnya kilometer. Maka kita letakkan unitnya kilometer di graf. Okey, unit ini adalah berdasarkan soalan. Tidak semestinya sentiasa unit adalah dalam kilometer atau jam. Jadi, awak semua mesti berhati-hati. Okey, tengok soalan dengan jelas. Apakah unit yang digunakan? Okey, seterusnya kita pilih skala yang sesuai. Okey, untuk paksi mengufuk, saya gunakan 2 kotak untuk 1 unit, iaitu 0, 1, 2 dan 3. Manakala untuk paksi Y, saya gunakan 2 kotak untuk 80 unit. Jadi, 0, 80, 160 dan 240. Okey, pastikan skala ini seragam. Seterusnya, kita nak plot titik-titik yang dalam jadual tadi. Okey, 0, 0 di sini, 0, 0, 180, 2, 160, 3, 240. Okey, kesemua 4 titik ini telah pun saya plotkan dalam graf. Jadi, apa yang perlu saya lakukan selepas ini? Tentulah saya akan sambungkan titik-titik tersebut untuk membentuk satu garis lurus. Wajib semua gunakan pembaris. Okey. Nampak? Saya gunakan pembaris dan ambil pensel yang tajam untuk mendapatkan graf yang cantik macam ni. Nampak tak? Kita telah pun berjaya membina jadual graf jarak lawan masa bagi soalan tadi. Okey, macam mana dengan melukis graf? Semua sudah faham? Saya harap penerangan saya jelas tentang bagaimana hendak melukis graf jarak lawan masa. Seperti situasi yang saya kemukakan tadi, contoh 1 dan contoh 2 adalah mengenai bagaimana melukis graf berdasarkan jadual dan juga melukis graf berdasarkan persamaan. Seterusnya, kita akan meneruskan
pembelajaran hari ini dengan standard pembelajaran 7.1.2. Anda akan belajar bagaimana mentafsir graf jarak lawan masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, buku teks adalah pada muka surat 187 untuk anda rujuk. Okey, kita lihat di sini. Ini adalah merupakan perjalanan Dubis ke rumah datuknya. Okey, kita nak tafsir graf ini. Okey, untuk itu kita kena kaji satu persatu. Okey, kita lihat ini graf A ke B menunjukkan kecurunan positif kerana ia graf yang menaik, jadi dia berkecurunan positif. Okey, Dubis telah memandu sejauh 30 km dalam masa 20 minit. Okey, garis ini menunjukkan Dubis telah memandu sejauh 30 km. Tengok pada paksi mencancang dia. Jarak yang dilakukan dari A ke B adalah 30 km dan masa yang dilakukan adalah selama 20 minit. Okey, dekat sini juga kita dapat tahu apakah laju Dubis. Laju Dubis dalam 20 minit pertama adalah merupakan kecurunan AB. Kita dah belajar sebelum ni macam mana nak cari kecurunan. Kecurunan di sini adalah seragam kerana kita tahu garis lurus semua titik yang berada di atasnya adalah mempunyai kecurunan yang sama. Okey, seterusnya kita bergerak ke BC. Dari BC, kecurunannya adalah sifar. Di sini menunjukkan tiada pergerakan yang dilakukan oleh Dubis. Okey, kita lihat. Walaupun jaraknya tidak berubah, iaitu 30 km, tetapi masa tetap berjalan. Ini menunjukkan sebenarnya Dubis telah berhenti rehat seketika selama 10 minit. Okey, seterusnya Dubis meneruskan perjalanan selama 15 minit dengan jarak 20 km. Okey, kita lihat di sini garis lurus ini menaik, jadi kecurunannya adalah positif. Okey, kita boleh tafsirkan secara kesimpulan bahawa Dubis mengambil masa 45 minit dan jumlah jarak yang dilalui adalah sejauh 50 km untuk pulang ke kampung datuknya. Okey, boleh faham macam mana kita nak mentafsir suatu graf jarak lawan masa. Okey, kita pergi graf yang kedua. Okey, graf ini menunjukkan perjalanan Sharina membuat COD kepada pelanggannya. Okey, kita lihat graf ini sedikit berbeza dengan graf yang pertama. Okey, kita lihat pergerakan dari P ke Q menunjukkan kecurunan positif sama macam Dubis tadi. Okey, Sharina bergerak sejauh 10 km dalam masa 15 minit. Okey, dan kecurunannya di sini kita tahu kecurunan sama macam tadi adalah positif. Dia bergerak sejauh 10 km dalam masa 15 minit dan kita dapati laju Sharina dalam 15 minit pertama boleh didapati melalui kecurunan PQ dan lajunya adalah seragam. Okey, kita lihat perjalanan QR pula. Okey, kita lihat di sini bahawa kecurunan QR adalah sifar, menunjukkan tiada pergerakan yang dilakukan oleh Sharina. Namun masa tetap berjalan sama macam tadi, itu 25 tolak 10 minit. Okey, 10 minit Sharina berada di rumah customernya. Okey, seterusnya perjalanan RS. Okey, ini yang saya nak tekankan bahawa ini sedikit berbeza daripada yang tadi. Dia kecurunan negatif. Okey, kecurunan RS negatif dan jaraknya adalah semakin berkurang. Okey, daripada 10 terus turun hingga ke sifar. Okey, ini menunjukkan Sharina pulang menuju ke rumah dalam masa 15 minit dan jaraknya adalah 10 km. Okey, di sini kita tahu kecurunan adalah negatif.
Okey, dia menuju ke bawah, kecurunan adalah negatif. Okey. Ini adalah perjalanan pergi dan balik. So, kesimpulannya, jumlah jarak yang dilalui oleh Sherina ialah 2 darab 10 km. Kerana pergi mengambil jarak 10 km dan balik juga mengambil jarak 10 km. Jadi jumlahnya adalah 20 km. Dan ini mewakili perjalanan pergi dan balik Sherina ke rumah customer-nya. Okey, boleh faham ya? Kita lihat contoh seterusnya, contoh 4, buku teks muka surat 188. Okey, kita tengok graf jarak lawan masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, dua kenderaan di sini. Graf OA, mana graf OA? Sini O, sini A, mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Sini Puchong ke Bandaraya Melaka. Dan graf BC ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka. Okey, mana? Bandaraya Melaka ke Puchong. Okey. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Alright. Kita pergi satu persatu di sini. Sebelum ini kita telah tahu bahawa laju adalah bersamaan dengan kecurunan, iaitu M Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita kira laju kereta dahulu. Okey, laju kereta bersamaan dengan kecurunan kereta, iaitu kita tengok koordinat kereta. Ini kereta kan, OA. Jadi sini koordinat dia 00. Sini 00. Okey, ini koordinat dia berapa? 150. Okey. Jadi Y2 tolak Y1. Y2 anda ialah 150 tolak 0 per dengan X2 2 tolak X1 0. Okey, kira dengan kalkulator anda akan dapat laju kereta adalah bersamaan dengan 75 km per jam. Okey, seterusnya kita kira laju bas persiaran. Okey, kita tengok koordinat dia. Alright, kat sini koordinat dia ialah 30. Dekat atas ni, okey, 0 150. Alright, bila dah tahu koordinat, bolehlah kita masukkan dalam formula 150 tolak 0 Y2 tolak Y1. Okey, 150 tolak 0 per dengan 0 tolak 3. Okey, kita kena buat 0 tolak 3 di sini. Dan kita akan dapat kecurunannya adalah negatif. Iaitu negatif 50 km per jam. Negatif di sini bermaksud dia berpatah balik ke titik rujukan. Okey, berbalik semula pada soalan tadi, dia minta kita untuk tentukan beza laju antara kereta dan bas. Okey, mana lagi laju di sini? Yes, kereta lebih laju dari bas persiaran. Okey, berapa bezanya? Kita perlu tolak. Okey, bas tadi. Okey, sebelum tu kita jangan lupa kecurunan bas adalah 50 km per jam. Bermaksud laju dia sama dengan 50 km per jam. Negatif itu kita tak ambil sebab ini negatif hanya menunjukkan berkecurunan negatif. Alright. Jadi kita kena tolaklah beza dia. Beza laju 75 tolak 50. Dan kita dapat jawapan 25 km per jam. Okey, boleh semua? Okey, seterusnya contoh 5. Alright, buku teks muka surat 188. Graf jarak lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, kita tengok soalan A.
1 Roman, kita kena tentukan masa kereta berada dalam keadaan pegun. Kita lihat penyelesaiannya. A. Kita tandakan itu. Kereta dalam keadaan pegun adalah graf yang mendatar. Okey. Jadi, menunjukkan tempoh kereta berhenti. Macam mana nak lihat tempoh? Kita lihat pada masa. Okey, masa di sini 3 tolak 2. Kita dapat 1 jam. Alright, nampak di situ? Okey. A2 Roman, tengok graf yang saya tandakan itu. Okey, graf dia menaik. Okey, sebelum ni ingat kita kalau graf menaik dia ada keturunan. Laju kereta sejam yang pertama adalah boleh dikatakan bersamaan dengan laju kereta 2 jam yang pertama. Dari graf, jarak yang dilalui untuk sejam yang pertama tidak diketahui. Kita tak tahu yang sejam pertama walaupun soalan minta sejam pertama. Tetapi kita tahu keturunan adalah sama untuk mana-mana titik. Jadi sebab itu kita samakan dengan laju kereta 2 jam yang pertama. Alright, kita boleh cari di situ. Okey, maka laju ditentukan dengan jarak yang dilalui untuk 2 jam yang pertama. Okey. Tengok di situ koordinat dia. Kita baca koordinat Y2, Y1, X2 dan X1. Okey, sini koordinat dia 2 dengan 150. Sini koordinat dia 0, 0. Alright. 150 tolak 0 bahagi dengan 2 tolak 0. Kita dapat 75 km per jam. Okey, soalan B, huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Mana 90 minit terakhir? Yang saya tandakan kuning di sini, 90 minit terakhir. Macam mana kita tahu? Kita tengok masa ini. 4.5 tolak dengan 3. Okey, jadi 45 jam tolak 3 jam, kita tahu kita dapat masanya adalah 90 minit. Okay, kita boleh kira laju dengan menggunakan formula keturunan. 270 tolak dengan 150 bahagi dengan 4.5 tolak 3. Okay, mana dia 4.5? Di sini 4.5 tolak dengan 3. Okay, 4.5 tolak 3. Yang 270 tadi di sini. Okay, 270 tolak dengan sini 150. Right. Dan kita bahagikan, kita dapat jawapan 80 km per jam. Okey, kita buat kesimpulan. Okey, kita nak huraikan gerakan kereta ini. Okey, kita kena tahu jarak dulu. Jarak yang dilalui, kita tengok pada paksi mencancang ni, kita dapat jaraknya adalah 120 km. Seterusnya, bagaimana nak huraikan dia dalam bentuk ayat? Kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh. Okey, masa dia berapa? Tempoh 90 minit terakhir. Okey, boleh semua? Okey, next kita pergi pada laju purata. Okey, apa itu laju purata? Kelajuan suatu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang suatu perjalanan, macam Dubis dan Sherina tadi. Okey, dalam situasi ini laju purata digunakan. Okey, contohnya cuba awak lihat dekat sini. Okey, kita ada mula-mula laju dia meningkat, menaik. Selepas tu dia mendatar di sini, dan seterusnya menaik semula. Jadi kita lihat kelajuan gerakan ini adalah berubah-ubah. Okey, kita kena guna rumus purata. Okey, rumus purata adalah laju purata bersamaan dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa yang diambil. Okey, kita lihat berapa masa yang diambil dengan berapa jarak yang telah dilakukan. Itulah laju purata. Next, seterusnya kita pergi contoh nombor 7.
buku teks muka surat 189. Okey, soalan di sini, Asfar ingin melawat kawannya yang tinggal di Seremban. Graf di sebelah menunjukkan, graf jarak lawan masa di sebelah menunjukkan perjalanan Asfar dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Okey, ada 3 tempat di situ. Okey, A, hitung laju purata Asfar dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. B, jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar dalam kilometer. Okey, C, kita kena huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Okey, kita pergi pada soalan A. Alright, ini adalah soalan A. Hitung laju purata Asfar dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Okey, kita nak kira laju purata. Penyelesaian A. Laju purata adalah bersamaan dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak adalah 80 km. Okey, bahagi dengan jumlah masa 1.5 jam. Jadi kita dapat 53 1/3 km per jam. Alright. Bagi yang tak dapat faham dengan apa yang saya cakapkan tadi, kita lihat pada graf. Okey, jumlah jarak ini. Okey, 80 km. Okey, berapa masanya? Jumlah masa. Jumlah masa kita tengok yang paling akhir sekali adalah 1.5 jam. Okey, dia nak dalam kilometer per jam, jadi kita tak perlu tukar unit. Kira sahaja 80 bahagi 1.5, maka kita dapat jawapan dia 53 1/3 km per jam. Okey, seterusnya soalan B, masih lagi contoh yang sama, contoh 7. Alright, jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam. Okey, ini dia. Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam. Okey, hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar. Okey, kita nak kira jarak Tangkak dengan Muar, jadi kita kena tahu dulu apakah nilai S. Alright, kita kena tahu nilai S dahulu. Okey, macam mana nak tahu nilai S itu? Okey, kita buat formula laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi kita nak tahu jarak dia, kita kena darabkan dengan laju purata darab dengan jumlah masa. Okey, sebelum ni kita dah tahu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi kita nak tahu jarak. Kita nak tahu jarak, kita kena darabkan laju dan masa. Okey, di sini kita dah tahu bahawa 50 itu adalah dia punya laju. Okey, laju purata lah tu. Didarab dengan jumlah masanya. Okey, jumlah masa berapa? Tengok di sini. Masa 0 hingga S ini adalah 1 jam. Okey, jadi laju telah diberi tadi 50 km. Kita darabkan dengan masanya adalah 1 jam. Kita dapat 50 km. Jadi kita dah dapat nilai S ini adalah 50. Okey, bila dah dapat nilai S 50, bolehlah kita dapatkan jarak antara Tangkak dengan Muar, iaitu dengan menolak nilai 80 dengan 50. So kita akan dapat jaraknya adalah bersamaan dengan 30 km. Okey, seterusnya soalan C, kita kena huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Okey, tengok di sini. Segamat ke Muar adalah menunjukkan perjalanan keseluruhan. Okey, perjalanan keseluruhan. Okey, kita kena huraikannya. Okey, kereta telah bergerak sejauh berapa tadi? 80 km dalam tempoh 1.5 jam. Okey, ini jarak dia 80 km. Ini masa yang diambil 1.5. Okey, berapa laju purata? Dah kira tadi dekat A. Laju puratanya adalah 53 1/3 km per jam. Okey, nampak di sini? Baiklah,
Jom kita imbas kembali apa yang telah kita belajar dalam video kali ini. Yang pertama tadi, kita telah melukis graf berdasarkan jadual. Anda telah tahu macam mana untuk melukis graf berdasarkan jadual dan juga melukis graf berdasarkan persamaan. Alright, seterusnya anda juga telah belajar bagaimana untuk mentafsir graf jarak lawan masa. Sebagaimana contoh yang saya tunjukkan, iaitu perjalanan Dubes ke rumah datuknya dan juga perjalanan Sharina COD barang kepada customernya. Dan akhir sekali tadi saya telah juga menunjukkan bagaimana untuk menentukan laju purata. Jadi, sekian saja dari saya. Saya harap semua ini bermanfaat kepada anda semua dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye. Satu-satunya cara untuk melakukan sesuatu yang hebat adalah dengan menyukai apa yang anda lakukan. Kalau engkau ingin menjadi raja, maka pakailah sifat qanaah, yakni kepuasan. Kalau engkau ingin syurga dunia sebelum syurga akhirat, pakailah budi pekerja yang mulia. Seseorang yang tidak pernah membuat kesilapan, maknanya tidak pernah melakukan sesuatu pembaharuan. Kehidupan kita seperti menaiki basikal. Untuk mengekalkan keseimbangan, kita perlu terus bergerak. Jangan pernah putus asa. Anda mempunyai satu kehidupan saja. Gapai apa yang anda impikan dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Saya sentiasa gagal dan gagal dalam kehidupan. Karena itu, saya percaya permulaan bagi setiap kejayaan adalah keinginan. Orang yang berjaya sentiasa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh orang yang gagal. Jangan mengharap ini mudah. Sebaiknya mengharap diri anda lebih bagus. Jangan biarkan ketakutan pada kegagalan melebihi dari kemanisan kemenangan. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak dengan jelas tujuan dan matlamatnya ke arah tanpa menyimpang. Kebanyakan orang gagal bukan kerana bodoh, tetapi mereka gagal kerana melakukan kerja bodoh. Pemikiran yang hebat membincangkan idea. Pemikiran yang biasa membincangkan acara. Pemikiran yang sempit membincangkan orang. Jangan takut untuk berputus asa pada sesuatu yang bagus untuk menghasilkan sesuatu yang lebih hebat. Kelemahan kita yang utama terletak pada putus asa. Cara yang paling pasti untuk berjaya adalah dengan mencuba sekali lagi. Dan kerana itu, janganlah mengalah.